Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Panas, sangat panas dan sangat meletup. Peperangan terbesar antara seorang ketua polis negara yang telah dipecat secara rasmi oleh Kerajaan Perikatan Nasional kemarin. Saya Jufazli Syah Ahmad sebagai penganalisis politik bebas ingin membongkarkan dan membahaskan tentang topik panas ini. Kenapa dan mengapa Ketua Polis Negara dipecat oleh Kerajaan Muhyiddin berkuat kuasa pada hari kemarin. Pertama, untuk makluman pakcik-makcik Oto Arung, Ketua Polis Negara itu dipecat kerana kontrak jawatannya sudah tamat. Jawatan itu diberikan oleh beliau, oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, sehingga 3 Mei 2021 sahaja. Apabila kontrak jawatan itu tamat, maka Kerajaan Muhyiddin, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Kerajaan Perikatan Nasional memecat Ketua Polis Negara mengikut prinsip rule of law dan menepati perjanjian kontrak jawatan Ketua Polis Negara itu. Umur Ketua Polis Negara itu sudah melangkaui usia persaraan, maka dia tidak layak lagi untuk disambung kontrak jawatannya oleh Kerajaan Tan Sri Muda Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Ini antara sebab utama kenapa Ketua Polis Negara dipecat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Kedua, Ketua Polis Negara itu dipecat dan tidak disambung kontrak jawatannya kerana beliau adalah ketua kartel yang mensabotaj dan menikam belakang Kerajaan Muhyiddin serta Kerajaan Perikatan Nasional selama tempoh 1 tahun ini di Putrajaya. Dia sudah kantoi semua orang dia bawa berperang. Bukan sahaja Menteri Dalam Negeri dia bawa berperang. Menteri-menteri lain pun dia bawa berperang. Menteri-menteri dalam Kerajaan Perikatan Nasional pun dia bawa berperang. Perdana Menteri pun dia bawa berperang secara senyap-senyap daripada belakang. Ini antara secret information yang perlu diketahui oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia. Kenapa Ketua Polis Negara itu dipecat dan tidak disambung kontrak jawatannya sebagai Ketua Polis Negara bagi beberapa tahun lagi. Masalah besar Ketua Polis Negara itu, dia berlagak macam Perdana Menteri. Dia lebih sudu daripada kuah. Dia melangkaui jawatan Menteri Dalam Negeri dan dia melangkaui jawatan Perdana Menteri. Maka apabila dia ini tidak tahu sedar diri, dia bekerja untuk satu kumpulan kartel politik, dia bagi intel briefing yang salah kepada Muhyiddin, dia bagi intel briefing yang salah untuk memburukkan Kerajaan Perikatan Nasional, dia kantoi berpakat-pakat mencipta konspirasi politik, membuat dasar undang-undang
yang memburukkan nama Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional, maka nasibnya Perdana Menteri ke-8 Malaysia tidak mahu menyambung kontrak jawatan Ketua Polis Negara itu. Sepatutnya Ketua Polis Negara itu berkhidmat untuk Menteri Dalam Negeri, untuk Perdana Menteri, untuk Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana itu adalah kerajaan yang dilantik oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 28 Februari 2020 lalu. Sepatutnya Ketua Polis Negara itu berkhidmat untuk Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah kerajaan yang absah dalam sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Malangnya Ketua Polis Negara ini kantoi menjadi ketua kartel politik deep state untuk memburuk-burukkan nama Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Dia rupa-rupanya ada agenda udang di sebalik batu. Depan Muhyiddin, depan Perikatan Nasional, pejak semut pun tak mati. Tapi di belakang rupa-rupanya dia berkomplot dengan satu kartel politik. Kluster mahkamah. Bagi menjayakan politik deep state menggulingkan Kerajaan Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Sebelum PRU15 dan selepas PRU15. Maka Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Kerajaan Perikatan Nasional membuat keputusan yang tepat, menyelamatkan kerajaan mereka daripada digulingkan oleh seorang Ketua Polis Negara yang cukup-cukup licik dalam sejarah Kerajaan Malaysia. Oleh itu, faktor kedua ini antara sebab besar kenapa Ketua Polis Negara dipecat oleh Abah Muhyiddin oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Ketiga, Ketua Polis Negara itu dipecat kerana dia bekerja untuk Najib dan Rosmah. Ketua Polis Negara itu kantoi bekerja untuk kluster penyangak 1MDB. Ketua Polis Negara itu kantoi melindungi Najib dan Rosmah serta konco-konco penyamun 1MDB-nya secara sistematik. Berdasarkan satu maklumat sulit, kelemahan dan kegagalan terbesar Ketua Polis Negara yang kita memang tahu, dia sengaja tidak mahu menangkap Jolo seperti apa yang dia janjikan. Dia tahu Jolo berada di China. Dia tahu Jolo boleh ditangkap dengan sangat cepat. Tetapi ya, bos besar beliau rupa-rupanya adalah Najib dan Rosmah. Sebab itu Jolo tidak ditangkap sehingga hari ini. Kerana jika Jolo ditangkap dan dibawa dalam perbicaraan kes 1MDB dalam Mahkamah Malaysia, Najib dan Rosmah akan lebih cepat meringkuk dalam penjara Sungai Buloh. Maka untuk melambat-lambatkan hukuman penjara Sungai Buloh, Jolo disembunyikan oleh Ketua Polis Negara itu di luar negara atas kerjasama politik bersama Najib dan Rosmah serta konco-konco penyangak 1MDB mereka dalam kumpulan Ketua Polis Negara itu. Di depan Tun Dr. Mahathir, di depan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Polis Negara itu pura-pura membangkitkan kes 1MDB. Dia memegang watak sebagai double agent, pura-pura pro kepada Tun Dr. Mahathir, pura-pura pro kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, pura-pura pro kepada Kerajaan Perikatan Nasional, pura-pura kononnya mahu membersihkan rasuah, pura-pura mahu menjadi malaikat yang suci bersih kononnya, tetapi dia pun sebenarnya dibeli oleh Najib dan Rosmah guna duit 1MDB. Sebab itu dia tidak berani untuk menangkap dan memenjarakan Najib dan Rosmah yang
sudah kalah dalam beberapa siri perbicaraan kes mahkamah dalam negara Malaysia. Seorang ketua polis negara mempunyai kuasa yang sangat besar untuk menangkap dan memenjarakan raja-raja lanun penyamunuan MDB, iaitu Najib dan Rosmah, termasuk Jolo. Tetapi dia sengaja tidak mahu melakukan perkara ini, kerana dia sememangnya kantoi bekerja untuk Najib dan Rosmah. Sebab itu dia dipecat oleh Kerajaan Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional, sehingga ketua polis negara itu terkejut kontrak jawatannya tidak disambung oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya. Untuk makluman pakcik-makcik otok arung yang cerdik pandai di luar sana, jika anda semua perasan, sehingga hari ini ketua polis negara itu bersama kartelnya berusaha untuk menyelamatkan kes Wan MDB Najib dan Rosmah. Malang dan sangat malang, ramalan ketua polis negara dan geng kartelnya yang bekerja untuk Najib dan Rosmah itu, mereka fikir Najib akan menang dalam perbicaraan kes Wan MDB dalam Mahkamah Malaysia. Saya pernah menemu bual orang-orang bawahan ketua polis negara 1 tahun lalu. Saya tanya, anda rasa Najib boleh menang ke kes Wan MDB dalam Mahkamah Malaysia? Orang bawahan ketua polis negara itu cakap dengan saya, ya, Najib akan menang dan bebas. Tutap-tutap, akhirnya keputusan kes SRC Wan MDB tidak berpihak kepada Najib. Maka ketua polis dan polis-polis bawahannya terkejut. Najib kalah sehingga dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 1 tahun lalu. Maka untuk kes kritikal Najib dan Rosmah, disebabkan Abah Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional tidak menutup kes Wan MDB Najib Razak dalam Mahkamah Malaysia, maka ketua polis negara itu merancang bersama orang-orang bawahannya untuk memburukkan dan mensabotaj Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional sehingga hari ini. Saman RM50,000, saman RM10,000. Undang-undang SOP PKP yang tidak adil, yang bersifat double standard, sengaja digunakan oleh ketua polis negara itu supaya kita rakyat Malaysia marah dengan Kerajaan Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Najib yang melanggar SOP PKP COVID-19 tidak scan QR code MySejahtera tidak didenda oleh ketua polis negara sehingga hari ini. Sebab apa? Ketua polis negara itu bekerja untuk Najib dan Rosmah. Ini fakta. Maka adalah wajar Kerajaan Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional yang sudah tahu rahsia sudut ketua polis negara itu dan agenda politiknya bersama Najib, bahawa dia tidak layak lagi untuk menjadi ketua polis negara dan layak untuk dipecat serta tidak disambung kontrak jawatannya. Pakcik-makcik otok arung. Sebab yang seterusnya, ketua polis negara itu dipecat kerana dia tidak menghormati Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Dia seringkali membuat tangkapan bermotifkan politik dalam era kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan era Kerajaan Perikatan Nasional. Kes tangkapan politik yang paling viral bagi tahun 2021 adalah kes tangkapan ke atas Jufazli Syed Ahmad dan kes serbuan rumah Jufazli Syed Ahmad serta kes siasatan bermotifkan politik ke atas Jufazli Syed Ahmad. Selama 3 bulan berturut-turut, ketua polis negara itu yang bekerja untuk Najib dan Rosmah mengugut Jufazli Syed Ahmad secara politik dan menyiasat Jufazli Syed Ahmad dan keluarganya secara politik. Dan perkara ini diketahui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana Kerajaan Baharu di Putrajaya sememangnya tahu
Pendirian politik saya adalah cukup simple. Saya menyokong kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan Perikatan Nasional, tetapi saya tidak menyokong Raja Lanun Penyamun Wan MDB, Najib Razak dan Rosmah Mansor. Maka Tan Sri Muhyiddin Yassin dapat membaca dan mentafsir dengan sangat tepat. Sangat-sangat pelik. Kenapa Ketua Polis Negara menyentuh orang Tan Sri Muhyiddin Yassin, orang Tun Dr. Mahathir dan orang kerajaan Perikatan Nasional bernama Zulkifli Syed Ahmad yang tidak ada jenayah. Sehingga hari ini Ketua Polis Negara takut untuk membangkitkan kes Zulkifli Syed Ahmad di hadapan Tan Sri Muhyiddin Yassin, di hadapan Tun Dr. Mahathir, di hadapan kerajaan Perikatan Nasional. Dia tak boleh jawab kenapa polis-polis bawahannya diarahkan untuk melanggar SOP, menyerbu rumah Zulkifli jam 3 pagi yang bercanggah dengan Undang-Undang dan Akta Polis 1967, tidak ada surat warrant. Orang yang tak ada jenayah kau kejar jam 3 pagi malam-malam buta musim darurat. Kau buat tangkapan bermotifkan politik, kau buat siasatan bermotifkan politik atas arahan Najib dan Rosmah. Maka disebabkan kes Zulkifli Syed Ahmad meletup serta beberapa kes tangkapan bermotifkan politik untuk memburukkan nama kerajaan Muhyiddin dan kerajaan Perikatan Nasional dalam negara Malaysia, maka bagi Muhyiddin, Ketua Polis Negara ini tidak profesional, tidak berkredibiliti dan tidak ada satu tanggungjawab untuk menghormati kebebasan bersuara rakyat dan tidak menghormati rule of law. Dia menangkap rakyat Malaysia yang paling powerful dan paling popular dalam percaturan kuasa politik Malaysia hanya kerana saya mengkritik Najib dan Rosmah dalam skandal 1MDB. Maka jelas Ketua Polis Negara itu buat kerja, dia tidak ikut arahan Muhyiddin, dia tidak ikut arahan kerajaan Perikatan Nasional. Dia buat ikut suka hati dia sebab dia dibayar oleh Najib dan Rosmah guna duit 1MDB. Siapa cakap dia bersih mah? Dia adalah ketua polis yang paling korup dan paling banyak makan duit rasuah dalam sejarah negara Malaysia. Saya tak perlu sebut nama dia. Siapa makan cili, dialah yang terasa pedasnya ya. Pakcik-makcik otok aru. Sebab yang seterusnya, kenapa Ketua Polis Negara itu dipecat oleh kerajaan Muhyiddin dan kerajaan Perikatan Nasional? Kerana dia ini kuat betul main wayang politik, kuat betul main drama politik. Dia sememangnya mempunyai pasukan polis cyber troopers yang hari-hari membantu Najib untuk memburuk-burukkan nama Muhyiddin dan kerajaan Perikatan Nasional dalam semua platform media sosial. Tak kira Facebook, tak kira YouTube, tak kira Twitter, apapun sajalah platform media sosial. Ketua Polis Negara itu mempunyai satu secret department, satu secret polis cyber trooper untuk memburuk-burukkan Muhyiddin dan kerajaan Perikatan Nasional serta menteri-menteri kabinet kerajaan Perikatan Nasional. Ini masalah besar. Kenapa dia dipecat sebagai Ketua Polis Negara? Dia punya press conference semalam, kenyataan media rasmi beliau semalam jelas. Dia tak suka dengan kerajaan Perikatan Nasional, dia tak suka dengan menteri-menteri kerajaan baharu di Putrajaya. Sebab apa? Sebab kontrak jawatan dia tidak disambung. Sebab dia dipecat. Dia cemburu, dia sakit hati, dia dengki. Ada Ketua Polis Negara baharu yang dipilih
oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Datuk Seri Hamzah, oleh Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya. Dia tidak sangka dia dipecat oleh Kerajaan Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Maka apabila dia tunjukkan yang dia itu sememangnya tidak mahu ikut cakap Perdana Menteri, dia tak nak ikut cakap Kerajaan Perikatan Nasional, dia tak nak bekerjasama dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dia tak nak hormat kuasa Datuk Seri Hamzah, dia tak nak hormat kuasa Perdana Menteri, dia tak nak hormat kuasa Kerajaan Perikatan Nasional dalam hal ehwal penguatkuasaan undang-undang dalam PDRM khususnya. Maka layaklah Ketua Polis Negara itu dipecat dan tidak disambung kontraknya Pak Cik Majid. Paling penting, kenapa Ketua Polis Negara tu meroyan macam orang gila apabila dia dipecat kemarin? Kenapa Ketua Polis Negara tu dia sangat-sangat marah, macam kena sawan, macam kena penyakit apabila dia tahu kontrak jawatannya tidak disambung oleh Kerajaan Muhyiddin. Kerana misi politiknya sudah gagal untuk menggulingkan dan menghancurkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana task politiknya belum selesai untuk menghancurkan Tun Dr. Mahathir dan 7 keturunan Tun Dr. Mahathir. Tak tahu berterima kasih tu. Kerana misi politiknya tidak dapat dilunaskan untuk menggulingkan Kerajaan Perikatan Nasional sebelum PRU 15. Dia sangat-sangat berdendam dengan Menteri Dalam Negeri. Dia tak mahu Muhyiddin, Hamzah, Kerajaan Perikatan Nasional bekerjasama dengan dia, bagi arahan dengan dia, masuk campur dalam institusi PDRM, tetapi dia mahu Najib dan Rosmah masuk campur dalam PDRM. Itu wayang dan watak utama Ketua Polis Negara Pak Cik Majid. Maka ada satu secret department dalam PDRM yang diketuai oleh Ketua Polis Negara itu, bernama Najib and Rosmah Department. Tujuan dia adalah mencipta persepsi politik yang baik-baik untuk Najib dan Rosmah yang ada kes mahkamah di negara ini. Tetapi sial dan cukup sial, malang dan sangat malang, ironi dan sangat ironi, agenda politik, misi politik Ketua Polis Negara ini sudah berjaya dihidu oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Maka tak sempat dia mengangkat Najib dan Rosmah untuk jadi Perdana Menteri ke-9. Itulah misi politiknya. Saya ingin ingatkan kepada Pak Cik Makcik Oto Arung, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional memecat Ketua Polis Negara yang meroyan macam orang gila, dia mahu minta disambung lagi dia punya kontrak jawatan tapi tak disambung oleh Muhyiddin. Itu dia marah. Maka ini akan memberi impak yang sangat besar kepada percaturan kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional pada PRU 15 nanti. Apabila Ketua Polis Negara ini yang terang-terangan mahu menghancurkan Kerajaan Muhyiddin telah dipecat dan ditukar dengan Ketua Polis Negara yang baru, maka Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional mempunyai prospek yang sangat besar untuk menang pada PRU 15 di seluruh negara. Muhyiddin cukup bijak dan cukup genius dalam kes jawatan Ketua Polis Negara ini. Sememangnya Ketua Polis Negara ini yang membuat agenda politik deep state sejak zaman Tun lagi. Sejak zaman Tun Dr. Mahathir. Sampailah zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dialah ni. Dia inilah watak utama yang mengkucar-kacirkan politik negara.
End game dia senang. Dia nak selamatkan Najib dan Rosmah. Dia double agent mah. Depan Tun M dia sokong, depan Muhyiddin dia sokong. Tetapi di belakang Tun M, di belakang Muhyiddin, di belakang Perikatan Nasional, dialah ketua kartel politik deep state yang mahu mengangkat Najib dan Rosmah untuk jadi PM ke-9. Maka dia menangis darah kemarin. Dia menangis macam baby kemarin depan wartawan-wartawan. Dia burukkan kerajaan Muhyiddin, dia burukkan Menteri Dalam Negeri, dia burukkan kerajaan Perikatan Nasional. Ini skrip politik siapa ni? Skrip politik Najib dan Rosmah lah dia pakai. Ingat kami tak tahu? Tahulah, ini secret information. Sudah lama dijumpai oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maka tamat riwayat ketua polis negara itu dengan kartelnya. Mereka gagal untuk menggulingkan kerajaan Muhyiddin dan kerajaan Perikatan Nasional di musim darurat. Kerana sebelum dia berjaya menikam belakang Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional, misi politiknya bersama Najib dan Rosmah sudah pecah tembelang. Ops, terkantoi sudah. Akhir sekali, kenapa ketua polis negara itu sangat-sangat marah tidak disambung kontraknya untuk jawatan tersebut oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Perikatan Nasional? Kerana dia ni menipu lebih 32 juta rakyat Malaysia. Kes tauke kaya Cina bukan Islam yang memukul 2 orang saudara Islam kita hanya kerana berpuasa dibebaskan oleh ketua polis negara itu, Pak Cik Makcik. Diberikan jaminan bebas. Sampai sekarang tauke Cina bukan Islam tu tak dipenjarakan. Sebab siapa? Sebab dialah. Muhyiddin tahu barang ni. Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin tahu. Berdasarkan laporan polis, tauke kaya Cina bukan Islam itu berani memukul 2 orang Islam hanya kerana dia berpuasa, berani menghina agama Islam kerana dia cakap IGP tu dia pegang. Tauke Cina bukan Islam, penjenayah, buat judi haram, buat perniagaan along. Tauke Cina Samseng yang menghina Islam ni berpakat-pakat dengan ketua polis negara tu. Dia pengkhianat orang Melayu, pengkhianat orang Islam. Maka layak dia dipecat oleh kerajaan Perikatan Nasional. Kes ini kes besar. Dia bukan saja gagal untuk menangkap Jolo, dia bukan saja gagal untuk memenjarakan Najib dan Rosmah. Dia bukan sahaja gagal dengan tugasnya untuk menjaga kepentingan rakyat di musim darurat ini, sehingga keluarkan saman secara sembrono RM50,000, RM10,000 untuk menindas orang-orang miskin. Tetapi kes tauke Cina bukan Islam yang menghina saudara-saudara Islam kita ini adalah kegagalan terbesar legasi ketua polis negara itu. Dia yang selamatkan tauke kaya Cina bukan Islam. Saya tak perlu sebut nama ketua polis negara tu. Anda kenal siapa dia. Maka akhirnya disebabkan barang ini, dia dipecat. Dia menipu rakyat Malaysia. Dia bukan saja menipu tu Dr. Mahathir, menipu Tan Sri Muhyiddin Yassin, menipu kerajaan Perikatan Nasional. Cuba bayangkan, tauke Cina bukan Islam itu dapat layanan VVIP.
boleh jemput wartawan untuk buat press conference. Siapa buat tu? Ketua Polis Negara itulah yang meroyan, marah tidak disambung kontrak jawatannya oleh Kerajaan Muhyiddin. Tidak digari, dibebaskan, diberikan jaminan bebas. Dia yang buat tu. Ini secret information yang valid, yang sahih. Dia mau bercakap pasal ahli-ahli politik yang jadi katak, yang melompat sana sini. Dia cakap begini ni, dia kasih tunjuk wajah sebenar dia lah. Dia sangat marah, dia sangat sakit hati dengan Kerajaan Muhyiddin, dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Sampai dia cakap, semua ahli politik salah. Dia tak salah. Banyak betul. Dan besar betul kesalahan Ketua Polis Negara tu, Pak Cik Makcik. Dia menipu, dia janji nak tangkap Jolo, dia tak nak tangkap. Dia tangkap Jufazli Syed Ahmad yang mengkritik Najib dan Rosmah. Dia soal siasat Jufazli dan keluarganya yang tak ada jenayah, yang sudah menang lawan PDRM dalam Mahkamah Malaysia. Muhyiddin, Mahathir, Perikatan Nasional tengok dari jauh dari dekat mainan Ketua Polis Negara ni dengan Najib. Dia tak tangkap Najib dan Rosmah yang sudah kalah dalam perbicaraan kes mahkamah. Dia tak penjarakan. Keempat, dia ada secret department untuk menyerang, untuk mensabotaj, untuk memburukkan nama Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional dalam semua platform media sosial. Dia saman RM50,000, RM10,000 orang-orang miskin supaya kita dimarah dengan Muhyiddin. Dia yang buat. Dia yang perkenalkan undang-undang. Seterusnya, dia ada tim polis cyber troopers untuk memburukkan dan menyerang Kerajaan Muhyiddin, Kerajaan Perikatan Nasional, serang menteri-menteri Kerajaan Perikatan Nasional dalam semua platform media sosial. Tun Dr. Mahathir, anak-anak Tun Dr. Mahathir, cucu-cucu Tun Dr. Mahathir sekalipun kena serang. Gambar bogel cucu Tun M pun dia gunakan sebagai senjata. Dia dengan polis-polis bawahan dia. Rahsia dia ni banyak dengan saya. Lepas tu, kesalahan dia. Dia dah tahu Muhyiddin tu berkuasa di Putrajaya. Perikatan Nasional berkuasa di Putrajaya. Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkuasa sebagai Menteri Dalam Negeri untuk pegang PDRM. Dia tak nak ikut cakap Muhyiddin. Dia tak nak ikut Kerajaan Perikatan Nasional. Dia tak nak ikut arahan Menteri Dalam Negeri. Dia hanya ikut arahan Najib dan Rosmah. Dia hanya benarkan Najib dan Rosmah masuk campur urusan dalam PDRM. Orang lain tak boleh. Sekarang Najib dan Rosmah boleh bagi kau pangkat lagi? Tak boleh. Ini antara sebab besar kenapa Ketua Polis Negara itu dipecat dan tidak disambung kontrak jawatannya. Sebab yang ke-9, dia mahu menghancurkan Kerajaan Muhyiddin, dia mahu menghancurkan Kerajaan Perikatan Nasional, dia kantoi mahu menghancurkan legasi politik Tun Dr. Mahathir. Ini double agent Ketua Polis Negara. Ini Ketua Polis Negara paling penipu, paling licik, paling korup. Dia berpolitik hari-hari, bagus dia jadi ahli politik lah. Tak payah jadi Ketua Polis Negara. Kalau kau tak suka Tun M, kalau kau tak suka Muhyiddin, kau tak suka Perikatan Nasional, buka topeng kau tu, kasih tunjuk. Lawan depan-depan Tun M, lawan depan Muhyiddin, lawan depan Kerajaan Perikatan Nasional. Senang cerita. 10. Dia ni belagak macam dia lah Perdana Menteri. Kau tu Ketua Polis Negara je pun. Itu pun jawatan kau kontrak. Kontrak, tahu tak kontrak? Sementara. Kau Ketua Polis Negara interim. Ketua Polis Negara sementara untuk 2 tahun sahaja. Kau sudah capai umur pencen. Tak layak dah jadi Ketua Polis Negara. Kau melobi jawatan Ketua Polis Negara ni sampai kiamat untuk apa?
Kasih hancur Muhyiddin, kasih hancur Tun M, kasih hancur Kerajaan Perikatan Nasional. Saya tahu semua kau punya game politik ni. Kau punya politik deep state. Tangkap saya, bunuh saya, culik saya. Muhyiddin dengan Tun M tu, tunggu saya tu meletup dia punya bom nuklear. Maka sebagai kesimpulan, Ketua Polis Negara itu tersilap langkah percaturan kuasa. Dia mau lawan Tun M, lawan Tan Sri Muhyiddin Yassin, lawan Hamzah Zainuddin, lawan Kerajaan Perikatan Nasional daripada belakang, daripada pintu belakang, untuk tolong Najib Rosmah selamat daripada kes mahkamah. Misi politik kamu untuk mengangkat Najib dan Rosmah sebagai Perdana Menteri ke-9 gagal. Misi politik kamu untuk menyelamatkan kes 1MDB, kes rasuah dalam Mahkamah Malaysia yang melibatkan Najib dan Rosmah gagal, wahai Ketua Polis Negara yang sudah dipecat oleh Kerajaan Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Misi politik kamu untuk menggulingkan Kerajaan Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional di musim darurat gagal. Misi politik kamu untuk menghancurkan legasi politik Tun Dr. Mahathir dan keluarganya gagal. Sayalah penyelamat kepada Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepada Kerajaan Perikatan Nasional, dan sayalah penyelamat kepada legasi politik Tun Dr. Mahathir. I am Mahathirism, for your information. Kau nak tunjukkan topeng sebenar kau, Ketua Polis Negara yang sudah dipecat kemarin? Mari saya kasih tunjuk topeng politik saya sebenar. Saya adalah anak murid Tun Dr. Mahathir dan saya bangga mengaku saya penyambung legasi Mahathirism untuk 100 tahun akan datang. Enough is enough. Kau nak buruk-burukkan Kerajaan Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Game ini sudah kena conquer oleh Jufazli Syed Ahmad, oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Kerajaan Perikatan Nasional, oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia. Kau adalah ketua polis yang paling korup, yang paling kotor, yang kuat main wayang politik untuk menyelamatkan kes 1MDB Najib dan Rosmah. Kau sengaja tidak mahu tangkap Joloh. Kau sengaja menindas orang miskin di musim PKP, di musim darurat dengan sama RM50,000, dengan sama RM10,000. Tetapi akhirnya, nama kau yang buruk, nama kau yang hancur dalam percaturan kuasa ini. I teach a big lesson for you. Kuasa keramat rakyat always win dalam negara Malaysia. Checkmate and game over. Ketua Polis Negara, papet bosku Najib, bosku Rosmah, penyangga 1MDB, yang kantoi mahu mensabotaj dan mahu menghancurkan Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya. Checkmate and game over. Ketua Polis Negara yang menangis darah, yang meroyan macam orang gila kerana dipecat sebagai Ketua Polis Negara oleh Kerajaan Muhyiddin dan tidak disambung kontrak jawatannya oleh Kerajaan Muhyiddin, Pak Cik Makcik. Game is over, bosku Najib, bosku Rosmah. Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu dengan Najib dan Rosmah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat Pak Cik Makcik Oto Arum. Terus menang dan terus menang. Suara keramat rakyat yang very powerful dalam percaturan kuasa politik akhir zaman di negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini. Terima kasih.